الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, risalah buat mereka yang mencari petunjuk Allah, lil Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Barang siapa yang berkitab surat 72. Berangkat yang kedua, barang siapa yang melayani kehendak nafsunya, maka berkuranganlah adabnya. Barang siapa yang menyanggahi ajaran ilmu, maka bertambahlah kejahilannya. Lantas barang sesiapa yang tidak dapat berubat dengan harbanya, bagaimana ia mampu untuk mengubati orang lain? Ketahui bahawa orang yang paling selesa dengan tubuh badannya ialah orang yang berzuhud kepada dunia. Sebaliknya orang yang paling terseksa jiwanya dan yang paling sibuk ialah orang yang mementingkan keduniaan. Sikap yang amat membantu ke arah berzuhud ialah kurangkan angan-angan. Kedudukan ahli makrifat yang terdekat ialah menyedari tanggungjawab terhadap Allah Azza wa Jalla, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah sangat memerhatikan amalan-amalan kamu. Dan ketahuilah bahawa tiada laluan yang paling mudah melainkan dengan berlaku jujur. Tidak ada petunjuk yang lebih tepat dari ilmu, dan tidak ada bekalan yang paling mencukupi selain daripada takwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat yang kita boleh ambil daripada beliau yang telah kita bacakan tadi ialah beliau menyebutkan tentang hakikat dunia dan kehidupan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak menghalang manusia itu daripada mengumpulkan dunia. Allah tak larang.
Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dunia itu bertujuan untuk membinasakan manusia. Allah tak jadikan dunia kemudian Allah kata, kau tak boleh ambil dunia. Allah tak kata begitu. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa tujuan dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita supaya kita jadi orang yang baik. Jadi ada orang yang Allah berikan dunia, maka dia jadi baik dengan dunia. Ada orang yang Allah berikan dunia, maka dia jadi jahat dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini linabluwahum, untuk kami menguji mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia. Apa makna dunia? Dunia ni kalau kita mati kita tinggalkan dia, itu namanya dunia. Handphone kalau kita mati kita bawa tak, itu namanya dunia. Rumah kalau kita mati kita bawa tak, itu namanya dunia. Kenderaan kita tinggalkan, pangkat jawatan kita tinggalkan, anak-anak isteri kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan bila kita mati, itu yang namanya dunia. Nama pun meninggal dunia. Yang kita bawa adalah amalan kita, nanti kita sebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, dunia ini Allah buat untuk tujuan apa dia? Linabluwahum, untuk kami menguji mereka. Allah nak uji kita. Allah berikan umpamanya, Allah berikan anak-anak, itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada orang yang dengan Allah berikan anak, maka dia jadi orang yang baik, maka dia berjaya dalam ujian itu. Ada orang yang Allah beri anak, maka gagal dia dengan ujian anak, kan? Ada orang yang Allah berikan harta yang banyak, maka dia jadi orang yang baik, berjayalah dia dalam ujian harta benda tadi itu. Ada orang yang Allah berikan harta yang banyak, makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna gagal dia dengan ujian tersebut. Jadi kata Allah, aku jadikan dunia ini adalah untuk menguji mereka siapa yang baik amalannya. Jadi Allah kata, Allah tak sebut pun dalam Quran, aku jadikan dunia supaya kamu jangan ambil dia. Allah tak sebut macam tu. Tapi Allah kata, aku jadikan dunia ini supaya kamu jadi orang yang baik dengan dunia tadi itu. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir", sampai habis. Allah sebut dalam ayat tersebut, dijadikan perhiasan dunia ini antaranya berbentuk wanita, berbentuk anak pinak, berbentuk harta benda. Perhiasan dunia berbentuk pangkat darjat, perhiasan dunia berbentuk tempat tinggal, berbentuk kenderaan dan lain-lain. Kemudian kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya", yang demikian itu adalah perhiasan dunia. Lepas itu apa kata Allah? "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum", wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kamu mahu aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada dunia yang Allah sebut tadi itu. Harta benda, anak pinak, isteri, tempat tinggal, kenderaan, pangkat darjat. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut ada benda yang lebih baik daripada itu. Sebab apa sebut begitu? Sebab ada manusia yang nampak dunia itulah yang terbaik untuk dia. Kan? Memang dunia itu mahal, maka sebab itu ada orang yang sanggup korbankan masa, tenaga, korbankan wang ringgit semata-mata untuk mendapatkan dunia. Kan? Ada orang yang nak kaya contohnya, maka dia sanggup melaporkan duit yang banyak untuk ikut satu kursus untuk mengembangkan perniagaan. Kan macam-macam kursus ada hari ini. Kan? Saya pernah seorang sahabat saya ajak ikut kursus. Dia kata
sehari atau 2 hari macam tu lah, saya tak ingat, bayaran dia 1,000. Saya kata, mahalnya 1,000. Dia kata, murah lah tu 1,000 tu yang duduk paling belakang. Yang paling belakang tu 1,000, yang paling depan tu belah-belah ribu. Khusus 2 hari. Kan? Ada orang yang sanggup dia laburkan. Apa tujuan dia? Sebab dia nampak dunia. Sebab dia nampak dunia itu sangat mahal. Maka sebab itu dia korbankan duit sebanyak itu. Kan dia tahu ada benda yang lebih banyak dia akan dapat. Ada orang yang sanggup korbankan masa. Orang sanggup mengorbankan waktu bersama dengan anak-anak sebulan, 2 bulan musafir ataupun bekerja di luar kawasan. Orang kerja kapal umpamanya. 2, 3, 4 bulan duduk di tengah-tengah laut, tinggalkan anak, tinggalkan isteri. Sebab apa? Sebab dia korbankan. Itu satu pengorbanan yang besar. Meninggalkan waktu yang mahal untuk anak-anak semata-mata nak mendapatkan benda yang lebih mahal daripada itu. Ada orang yang sanggup berbunuh-bunuhan. Sanggup bunuh walaupun dia adalah darah daging dia. Sebab sanggup berbunuh-bunuhan? Kerana dunia itu mahal. Nak mendapatkan dunia itu macam-macam usaha dilakukan oleh manusia. Jadi menunjukkan bahawa dunia itu satu benda yang mahal. Ngantuk, kita tahan, tak tidur sebab apa? Sebab kita nakkan dunia. Dan walaupun sampai sakit kepala, tahan. Sakit pening kepala, makan ubat. Sebab apa? Nak dapatkan dunia. Tahu bahawa dunia itu adalah mahal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Ada benda yang lebih baik daripada itu. Lebih mahal, lebih berharga, lebih baik daripada dunia yang sanggup kamu korbankan macam-macam tadi itu. Ada benda yang lebih baik daripada itu. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Iaitulah apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah tak sebut, iaitulah apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tinggalkan dunia. Allah tak sebut macam tu pun, tuan-tuan. Bermakna tak ada dalam Quran pun Allah larang kita daripada menjadi orang kaya. Ada tak? Cari satu ayat larangan daripada Allah ataupun Nabi daripada kita menjadi orang kaya. Nak kumpulkan harta tak salah, kan? Nak ada rumah yang besar, yang mahal harganya tak salah. Nak ada anak-anak yang ramai tak salah. Nak ada pakaian yang cantik dan mahal, itu dalam Islam itu tak salah. Jadi kata Allah, ada benda yang lebih baik daripada dunia tadi itu, iaitulah apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Kan, iaitulah apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, syurga yang mengalir di bawahnya sungai bla 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 sampai habis. Kan? Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, katakan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Allah turunkan hukum hakam dan peraturan hidup yang terkandung di dalam Quran itu merupakan satu anugerah dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Allah? Al-Quran dan hukum-hukum Islam ini merupakan satu tanda sayangnya Allah kepada kita. Sebab itu Allah berikan Quran kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan agama Islam itu kepada kita, sebab Allah sayangkan kita. Fabidzalika falyafrahu. Maka yang demikian hendaklah kamu gembira, kerana dia lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Maksudnya begini, Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kalaulah seandainya kita melakukan amalan yang baik, macam seperti yang kita lakukan pada malam ni, kita sembahyang berjamaah, kemudian tadi kita berzikir, kemudian kita munajat, berdoa kepada Allah, habis kita tak terus balik ke rumah. Walhal kita boleh je balik habis sembahyang, kita start mutu, kita balik. Bukan ada orang nak larang itu. Bukan ada cikgu kalau peroratan keluar tibai kaki, tak ada orang macam tu, kan? Kita boleh keluar, tetapi kita kekal di dalam rumah Allah, bertujuan untuk sama-sama kita berada dalam majlis agama. Dan kita tahu ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Jadi kata Allah, semua yang kita lakukan ini adalah lebih baik, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang dihimpunkan oleh manusia.
Yang kita buat ni pada malam ni tuan-tuan, kita berada dalam majlis ilmu ni, apa yang kita buat ni, apa yang kita akan dapat nanti lebih baik, lebih mahal daripada sekian harta yang dihimpunkan oleh manusia. Siapa yang kata begitu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu apa yang kita buat hari ini sangat berbaloi dan menguntungkan kita. Dan dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita daripada mendapatkan dunia. Cumanya, ada cumanya. Cumanya kita perlu sedar dunia ini dia ada dua dimensi. Jadi kata ulama di antara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dia kata kalau kamu lihat dunia ini kita cerita tentang zuhud ni, kan zuhud ni bukan bermakna orang tu tak ada kereta. Kan? Zuhud tu tak bermakna dia ada kereta tapi kereta dia kena tolak baru start jalan. Kalau tak tolak dia tak jalan. Tak, bukan tu maksud zuhud. Zuhud tu kan maksudnya baju mesti kena kedut-kedut, kena koyak-koyak, kena bau busuk, kena coklat sana coklat sini. Zuhud tu apa ni kita sebutkan, kan? Zuhud ni orang yang melihat dunia bukan pada zahir dia, tetapi dia melihat dunia pada batin dia. Apa maksud dia? Kerana kata Ibnu Athaillah, dunia ini, bila sebut dunia yang kita sebut tadi tu, harta, anak pinak, apa semua ni, dunia ini kalau kita lihat pada zahirnya, kita akan tertipu. Mana kita akan nampak satu benda yang manis sehingga kita tak nampak ada yang lebih manis daripada itu. Kan? Tetapi kalau seandainya kita lihat pada batinnya, kata beliau, kita akan dapat pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala atas dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau lihat dunia itu pada zahirnya, pada luarannya, kita nampak cantik dunia. Kita nak makan apa yang kita nak makan. Kita nak pakai apa yang kita nak pakai, kan? Kita nak tinggal di satu tempat, di tempat yang aman, di tempat yang bahagia untuk kita. Hanya dunia untuk dunia, kita akan tertipu. Walhal dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi kata Allah, bukan itu yang baik untuk kamu sebenarnya. Kalau seperti mana kata seorang ulama, dia kata kalau seandainya kamu makan hanya untuk kenyang, maka apa beza kamu dengan buruk dalam hutan? Memang kita makan, tetapi makan kita bukan hanya sekadar untuk, bukan terhenti maksudnya kerana nak kenyang semata-mata, kan? Kerana kita perlu faham ada tujuan yang lain yang lebih hebat, yang lebih tinggi maksud daripada perbuatan makan kita. Kalau seandainya makan semata-mata nak kenyang, tu je tujuan kita makan. Apa tujuan makan? Nak kenyang. Jadi kalau macam tu tak ada bezalah dengan buruk yang ada dalam hutan. Buruk pun makan dia untuk kenyang. Jadi kita memang makan, kita nak kenyang, tapi ada yang kenyang tu dunia, kan? Maksudnya bila kita mati, kenyang tu kita tinggalkan, kan? Tapi kita nak yang batinnya, kita nak pengajaran daripada makan yang kita lakukan itu, apa dia? Apa kebaikan dia yang dibagi sebagai ibrah? Apa pengajaran dia? Sebagai contoh begini. Allah berikan kepada kita anak. Kan? Ada orang yang dia Allah berikan anak, maka anak yang Allah bagi itu, dia hanya memikirkan soal kepentingan dunia. Contoh, Allah bagi 5 anak. Maka 5 anak ni satu anugerah, satu nikmat Allah berikan kepada dia, dunia yang Allah berikan kepada dia. Maka dia didik, dia asuh, ditarbiah anak dia untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia, sama ada dunia anak ataupun dunia dia. Maksudnya nanti bila anak dah besar, bila dia berjaya, kerja hebat, dapat duit banyak, nanti bila aku tua-tua dia boleh bagi duit kat aku. Itu dunia, tuan-tuan. Kalau sekadar itu tujuan kita Allah bagi anak, itu tak sampai maksud. Maka kita kena faham bahawa Allah berikan dunia, ada tujuan yang Allah nak daripada dunia yang Allah berikan kepada kita. Kan? Kalaulah kita gunakan dunia yang Allah bagi bukan tujuan seperti mana yang Allah mahukan, maka itu gagal. Contoh, kan? Kawan kita balik daripada kita balik daripada Mekah, kita beli jubah untuk kawan-kawan yang rapat dengan kita. Jadi jiran sebelah kita bagi jubah. Jadi jubah yang kita beli kat Mekah tadi itu, dia pakai, sembahyang di masjid dia pakai, ada petah handil ke apa dia pakai. Jadi kita seronok tak tuan-tuan? Seronok.
Sebab apa? Sebab kita nampak daripada pemberian hadiah kita bagi kat dia tadi itu digunakan pada tempat yang memang kita nak. Memang kita nak dia jubah yang aku bagi ni, dia boleh datang sembahyang dengan jubah ni, dia boleh pergi dengan ceramah guna jubah ni, dia boleh pergi mana lagi? Dia boleh pergi umrah nanti dia boleh pakai. Jadi kita seronok sebab hadiah kita bagi tadi itu digunakan pada tempat yang kita nak. Pada tempat yang kita nak. Jiran sebelah pun kita bagi juga. Tapi jiran sebelah ni yang kita bagi jubah yang sama jenis, sama mahal apa semua ni, datang masjid dia tak pakai pun jubah tu. Dia pakai baju dia tu lah, baju t-shirt dia tu lah datang ke masjid. Tak salah yang tu, kita bukan nak cerita baju apa yang dia pakai di masjid. Tapi kita nak tengok dia gunakan jubah yang kita bagi tu, apa tujuan dia. Kita tengok, apalah aku bagi jubah dia tak pakai-pakai pun, kita pun terkilan jugalah, pahal. Gunalah sekali-sekala pun datang ke masjid kan. Satu hari kita naik motor, lalu sebelah rumah dia, tengok-tengok jubah kita tu diguna untuk balut nangka. Apa perasaan tuan-tuan? Walau ada kebaikan dia, ada kebaikan dia bila digunakan kain untuk balut nangka. Tapi bukan itu tujuan yang kita sang pemberi nak. Kita bagi balik daripada Mekah bukan senang. Nak bawa balik hadiah daripada Mekah ni tuan-tuan, dia terhad. Sudah tentu hadiah dalam tu hanya orang-orang yang istimewa. Tak boleh bawa balik banyak-banyak. Tengok-tengok orang yang kita bagi tadi tu dibuat balut nangka jubah yang kita beli. Sudah tentu kita kecewa. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi anak kepada kita. Apa tujuan yang Allah nak daripada pemberian anak tadi itu? Jadi kalaulah kita gunakan anak yang Allah bagi semata-mata nakkan dunia, bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Kalau anak yang Allah bagi tu hanya tujuan kita supaya besok dia besar, kita dah tua, makan minum kita dia boleh tanggung. Kalau hanya semata-mata dia boleh kerja yang hebat-hebat, kalau itu tujuan kita, tuan-tuan, bukan, tak tercapai pun maksud Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang lain kan Allah bagi anak. Tapi daripada nikmat ataupun daripada dunia yang anak Allah bagi tadi itu, maka dia fikir, ni yang dipanggil ibrah tadi tu, dia ambil pengajaran. Apa kebaikan yang aku boleh dapat daripada anak yang Allah bagi tadi ni? Maka dia nampak, anak ni walaupun dunia, dia panggil anak ni dunia, tetapi kita boleh gunakan dunia itu untuk menjana akhirat kita. Macam mana kita nak buat? Dia fikir, anak ada 5 orang kan. Apa kata anak ni, kita bincang-bincang dengan isteri kita, anak kita ni yang sekolah rendah lagi, kita hantar anak ni boleh baca Quran, anak pandai sembahyang, anak hafal Quran, anak yang kenal Tuhan, anak yang dekat dengan agama dia, anak yang hormat orang-orang tua. Tuan-tuan, beza tak orang yang pertama dengan orang yang kedua? Orang yang pertama dia hanya bahagia anak atas dunia sahaja. Dia bahagia dengan anak dia, di samping dia, di atas dunia sahaja. Tapi di akhirat dia tak dapat apa-apa. Anak tak pandai sembahyang, pandai ataupun tak, dia tak ambil tahu. Anak menutup aurat ataupun tidak, dia tidak ambil tahu. Tapi bayangkan kalau orang yang kedua tadi ni, kan? Anak dia hafal Quran, kan? Pandai baca Quran, sembahyangnya jaga, auratnya jaga, anaknya 5 orang. Kelima-lima ni katalah anak yang soleh, anak yang baik. Kemudian bila dah menikah, kemudian dia ada anak. Dan dia ada anak. Anak-anak dia pun dididik macam kita didik dia dulu. Kemudian anak-anak dia, cucu kita ni besok dah besar, dah menikah, dia didik, dia asuh, dia tarbiyah. Anak-anak dia macam ayah dia didik dia dulu. Macam mana dididikan bermula daripada atuk dia yang kita yang duduk dalam kubur. Tuan-tuan, kan? Bagaimana perasaan kita di waktu kita duduk dalam perut umi, yang mana anak-anak yang kita dah ambil pengajaran dulu, bahawa anak ni bukan hanya untuk kita bahagia atas dunia, tapi kita nak anak ini juga kita boleh menyebabkan kita bahagia di alam kubur nanti. Jadi anak kita baca Quran, kan, setiap hari dia baca Quran, kita dalam kubur dapat tak pahala tu? Dapat, kan? Anak kita yang habis sembahyang, dia zikir, dia doa, dia sembahyang, semua kebaikan yang dilakukan secara tidak langsung pahala itu sampai kepada kita. Jadi Allah halang ke kita nak dapat anak? Tak, dapat. Buatlah anak banyak mana pun tak kisah. Tapi kamu perlu tahu ada maksud dan tujuan Allah atas anak yang Allah bagi tadi itu. Kalau macam yang pertama hanya memikirkan anak-anak soal dunia, habis kita kan kita dalam kubur, apa benda yang anak boleh kirimkan untuk kita? Tak ada. Jadi maknanya dunia Allah bagi tadi itu kita gagal, ujian itu kita gagal.
Tapi yang kedua tadi kita berjaya sebab dunia yang Allah bagi tadi tu kita gunakan pada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Begitu juga dengan duit. Duit tentang kita dapat ni habis. Kan duit ni dia boleh manfaat untuk kita kalau kita gunakan dia. Kalau tuan-tuan simpan dalam akaun, tak ada satu pun yang dapat memanfaatkan kita kecuali setelah kita gunakan dia. Simpan dalam akaun sampai 3-4 juta. Selagi mana kita tak pakai dia, itu bukan rezeki kita, kan? Boleh jadi bila kita mati, kita meninggal, jadi rezeki untuk isteri dan anak-anak yang kita tinggalkan. Tapi duit yang banyak, kan? Allah larang ke kita kumpul duit banyak-banyak? Allah tak larang, kan? Tapi macam tadi juga Allah nak kita faham daripada duit yang Allah bagi tadi itu, kita perlu memanfaatkan seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Ada orang yang sekadar makan, habiskan duit tadi tu hanya sekadar untuk makan, beli baju, makan, beli baju, sekadar membeli dunia yang akan habis bila dia mati. Tetapi kalaulah dipikir duit, aku boleh bahagia dengan duit yang banyak, aku boleh jadi kaya, aku boleh beli rumah yang besar. Apakah bila kita mati, rumah besar yang kita tinggalkan itu, apakah kita panggil, apakah satu kerugian kepada kita? Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Kalau seandainya rumah yang kita buat besar-besar, tapi kita adakan situ majlis zikirnya setiap bulan, ada tempat yang bermanfaat lah kita gunakan rumah yang kita bina tadi itu. Ada rumah, kalau tuan-tuan perasan dekat Sungai Pecala tu, Bukit itu ada satu rumah Datuk Abul pergi, kan? Rumah satu di tengah-tengah bukit, satu lagi atas bukit. Rumah yang tengah-tengah tu nak jual lah. Ada rumah satu lagi atas tu. Jadi rumah dia besar, kan? Tapi rumah dia di tempat tinggalnya itu, kalau ada para habaib datang, dia akan bawa ke situ. Ini Habib Umar datang, dia pun bawa Habib Umar datang ke tempat dia. Adakan majlis pengajian, majlis zikir, majlis selawat dan lain-lain. Jadi kalau macam tu, walaupun dia mati, tapi dengan harta, dengan rumah besar yang dibina tadi itu, apakah rugi? Tak, kerana dia menggunakan dunia untuk menjana akhirat dia. Ya, tuan-tuan bayang kalau kapet di masjid kita ni hasil sumbangan daripada seseorang hamba Allah, kan? Selagi mana orang gunakan, dia beribadah, ramai tadi sembahyang Jumaat, ramai orang yang dapat sembahyang di atas sejadah, di atas kapet, hasil sumbangan infak daripada kita. Siapa yang rasa itu adalah satu pelaburan yang merugikan? Bayangkan setiap Jumaat, setiap minggu ramai orang yang datang sembahyang. Itu baru Jumaat. Tak kira sembahyang hari raya, tak kira sembahyang fardu hari-hari, tak kira orang datang qiyam, orang iktikaf, orang macam-macam, kan? Dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit tak banyak pun, tapi ini adalah satu pelaburan dunia yang Allah berikan untuk menjana akhirat kita. Maka ini yang dimaksudkan dengan zuhud tadi itu. Bukan bermakna zuhud itu mesti kereta cabut-cabut, tak. Walaupun dia pakai kereta yang mahal, tapi dia menggunakan dunia untuk menjana akhirat dia. Inilah orang yang hatinya zuhud, maknanya dia tidak bergantung dunia untuk dunia, tapi dunia yang Allah berikan maka dimanfaatkan untuk mengambil akhirat dia ataupun membeli akhirat dia. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in bukan semuanya orang miskin. Sayyidina Umar orang kaya, Sayyidina Uthman orang kaya, Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Abdullah bin Mubarak orang. Ramailah para sahabat yang mana mereka ini dari kalangan orang-orang yang berjaya dalam perniagaan dan hartanya banyak, kaya raya. Dan hatta ada di kalangan sahabat dalam 10 orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi daripada seorang hamba datang ke Mekah, kemudian dia berniaga, akhirnya jadi orang kaya raya, kan? Kemudian bila dia hijrah, dia tinggalkan harta untuk beli akhirat dia. Kalau seandainya dia tak ada dunia pada waktu tu, dia lama dah kena pancung, kan? Tapi dengan sebab dunia yang dia ada, macam kita fikirlah gini, kita nak bantu orang susah, kita nak bantu anak yatim, kita nak bantu sekolah tahfiz, kita nak bantu masjid, macam-macam kita nak bantu. Tapi kalau duit kita tak ada, jadi macam mana kita nak bantu? Jadi dia fikir, aku nak cari duit, itu tujuan dia, kan? Tapi kalau seandainya dia mencari harta, tak ada langsung fikir soal akhirat, mana lebih baik kita tak payah
cari harta, kerana hanya kita habiskan waktu dan tenaga untuk urusan-urusan dunia kita. Tapi dia fikir, kalau seandainya kalau aku kaya, duit banyak, maka berapa ramai anak-anak yatim, orang-orang susah, keluarga susah yang nak anak ramai tuan-tuan, kan? Keluarga yang nak anak dia hafal Quran macam anak-anak orang lain, macam anak-anak jiran dia, tapi dia tak mampu. Kan dia tak mampu nak hantar anak dia sekolah yuran 300-400 bulan, hantar di pondok, hantar di sekolah-sekolah tahfiz. Jadi ada orang yang tak mampu, tapi kita tahu ada kawan kita yang macam itu. Dia tak mampu tapi nak anak dia boleh hafal Quran, boleh faham agama, boleh hafal hadis. Kita pun dengan duit yang Allah bagi banyak tadi itu, kita pun bagi tahu anak kau yang ni biarlah aku yang tanya. Sebab anak-anakku semua besar-besar dah aku terlupa dulu, tak sempat terlepas pandang bahawa anak ni perlu dididik daripada awal hafal Quran semua ni, maka nanti besok besar dia akan membahagiakan kita. Tapi anak-anak dah besar, dah mungkin zaman-zaman gelap kita dulu, kita tak sempat buat begitu. Tapi ada anak orang lain, kan? Ada anak jiran kita, ada anak-anak kawan kita. Maksudnya begitu. Mana dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, Allah tak larang pun kita ambil, kan? Allah tak larang pun untuk kita himpunkan dunia. Kalau boleh nak himpunkan satu dunia ni, khazanah dunia kita boleh pegang, itu pun Islam, Allah Subhanahu Wa Taala tak larang. Tapi kita perlu ingat dunia itu ujian kita. Maksudnya ada orang yang lulus, ada orang yang tak lulus. Kalau lulus, alhamdulillah, baik untuk dia. Ini yang dalam doa yang kita baca selalu, Rabbana, semenit yang terakhir, doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami baik dunia dan juga baik di hari akhirat kelak. Itu yang kita mintakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dunia kita baik, ekonomi kita baik, keluarga kita baik, urusan hidup kita baik, dan kebaikan itu membawa kepada kebaikan akhirat juga. Tapi kalau dunia je baik, jadi orang yang kaya raya, tapi akhirat langsung tidak ada apa-apa yang dibawa, maka orang inilah yang akan menyesali akan hidupnya kerana berkorban untuk perkara yang akan dia tinggalkan. Ini tentang setengah minit dan terakhir. Tadi seminit, tinggal lagi setengah minit. Boleh? Jadi ini yang perlu kita sedar. Kalau dunia kita cari untuk dunia, pasti kita menyesal, kan? Tapi kalau dunia yang Allah bagi, alhamdulillah, tapi kita gunakan untuk mendapatkan untung akhirat kita seperti yang kita sebutkan tadi, maka inilah yang akan membahagiakan kita bermula daripada saat kita berada di sakaratul maut. Kerana kata Nabi SAW, pada waktu itu ada orang yang tak sabar nak mati. Sebab apa? Sebab dia dah nampak dah bahagian di hari akhirat untuk dia. Dia tengok akhirat dia lebih baik, lebih mahal daripada dunia. Bapa aku nak patah balik dunia, elok aku pergi akhirat terus. Ada orang yang masa itu kata Nabi, dia tak nak mati, walhal dia kena mati juga. Sebab dia nampak masa itu rumah besar dia ditinggalkan, kenderaan dia ditinggalkan, harta benda dia ditinggalkan, semua ditinggalkan. Apa yang dia akan dapat depan dia, akhirat dia langsung tak ada apa-apa bekalan. Bahkan dia akan dihukum, diazab oleh Allah atas dosa-dosa yang dilakukan dan tanggungjawab yang telah diabaikan sepanjang hidup dia. Inilah tuan-tuan hakikat dunia yang Allah jadikan sebagai ujian. Allah tak larang kita boleh ambil, tapi ingat, perlu ambil dunia untuk akhirat kita, yakni untuk menjana kebaikan, menambah bekalan kita di hari akhirat, kelak insya-Allah. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga faedah untuk kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.